الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين وحمدا صالحين حمدا ذاكرين وحمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى ونبينا الكرام المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini untuk sama-sama kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kerana dengan limpah dan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita, maka pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk berada di tempat yang semulia-mulia ini. Mudah-mudahan kita manfaatkan ruang dan waktu ini dengan sebaik-baiknya supaya amalan kita pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi mengizinkan kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi yang bersifat sementara ini. Mudah-mudahan sakibaki kehidupan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya kita tergolong daripada golongan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa menjaga nikmat iman, nikmat Islam. Dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tergolong dalam golongan wa yamutu bil Islam, dimatikan dalam keadaan kita beriman dan beragama Islam. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba kepada Allah yang tidak akan menyesal, yang tidak akan rugi di saat semua kita ini berdiri di dalam mahkamah Qadi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan hadirin sekalian, malam ni kita menyambung pengajian kita melalui kitab Mustika Hadis. Pada hadis yang kita akan bacakan, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yashriq as-sariqu hina yashriqu wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan yarfa'u an-nas ilaihi fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini sifatnya muttafaqun alaih.
Kalau kita mempelajari ilmu hadis, hadirin sekalian, kita menemui hadis apabila dibacakan hadis, maka kita menemui pembaca hadis tersebut menyebut muttafaqun alaih. Maka sifat hadis tersebut maksud muttafaqun alaih, disepakati ke atasnya, ataupun maksud hadis ini untuk kita fahami ianya diriwayatkan oleh kedua imam besar ini. Yang pertama Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bila Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis ini, maka hadis itu disebut sebagai muttafaqun alaih. Hadis ini baginda Nabi SAW menceritakan kepada kita antara sifat-sifat seorang hamba Allah yang beriman dengan sempurna keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang inilah di antara contoh dan juga sifat hamba Allah umat Islam yang sempurna, memiliki kesempurnaan imannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, seseorang yang hendak berzina tidak akan melakukan zina itu semasa ia berkeadaan sempurna imannya. Dan seseorang yang hendak meminum arak tidak akan minum arak itu semasa ia berkeadaan sempurna imannya. Dan seseorang yang hendak mencuri tidak akan melakukan perbuatan itu semasa ia berkeadaan sempurna imannya. Dan seseorang yang hendak melakukan rompakan yang lazimnya menjadikan orang yang dirompak itu memandang sahaja kepadanya, ia juga tidak akan merompok semasa ia berkeadaan sempurna imannya. Maka hadis ini Nabi SAW menceritakan kepada kita berkaitan dengan seseorang yang memiliki kesempurnaan iman. Pengarang kitab kita ini menjelaskan bahawa hadis ini dia menerangkan kepada kita tentang orang yang tergamuk melakukan sesuatu yang dilarang. Orang yang tergamuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat, yang dilarang oleh Allah, maka ia adalah golongan yang tidak sempurna imannya. Maknanya hadirin sekalian, pertama sekali hadis ini menceritakan tentang sifat orang yang memiliki kesempurnaan iman. Orang yang sempurna iman dia ni, dia tidak akan melakukan perkara yang ditegah oleh Allah. Dia tidak akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah apabila dalam keadaan sempurna imannya. Bahkan lawannya pula ialah orang yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, orang yang melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, maka golongan ini adalah golongan yang tidak sempurna imannya. Kerana orang yang dalam keadaan sempurna imannya, dia tidak akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Sifat orang yang memiliki sempurna iman, dia tak akan buat dosa, walaupun dosa yang dia nak buat ni boleh terdampak, orang kata apa, boleh datang depan mata dia. Seorang yang penzina, kata Nabi, dia tidak akan melakukan zina, walaupun perempuan cantik tu tuan-tuan duduk landing baik dah depan dia. Dia tak akan melakukan perbuatan zina tu kalau sekiranya dia dalam keadaan sempurna imannya. Seorang yang minum arak, dia tidak akan minum arak walaupun arak tu dihidang depan mata dia, ataupun tak ada manusia yang boleh tengok perbuatan dia minum arak, dan dia tidak akan minum arak tersebut kalau dia dalam keadaan sempurna iman dia. Orang yang sempurna iman, dia tak akan buat benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang tidak sempurna imannya, maka dia akan melakukan benda dan perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis ni tuan-tuan, dia menceritakan tentang iman. Bila kita mengaji sahaja tentang iman, ulama membahaskan apa itu iman. Kalau kita membahaskan tuan-tuan tentang kesempurnaan iman, tapi iman tu kita tak kenal, tak jadi. Nak belajar tuan-tuan, bila kita mengaji hadis ni, Nabi menceritakan tentang sifat orang yang memiliki kesempurnaan iman. Mau tak mau kita kena kenal apa tu iman. Para ulama membahaskan kepada kita iman ni al-lafzu bil lisan, ataupun al-qawlu bil lisan, wa tasdiqu bi qalbi, wa a'malu bi jawarih. Iman ni tiga. Yang pertama, pertuturan dengan lidah, percakapan dengan lidah. Wa tasdiqu biqalbi, dibenarkan atau meyakininya pada hati dengan sebenar-benarnya. Wa a'malu bijawarih, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh badan.
atau wa a'malu bi arkani, mengamalkannya dengan tubuh anggota badan. Iman ni dia mesti sempurna. Maknanya tuan-tuan, kalau kita mengaji tentang bab kesempurnaan iman, nak menyempurnakan iman kita ini setahap yang sempurnanya, makna kita perlu melalui jalan pertuturan. Daripada sudut pertuturan kita, daripada sudut percakapan kita, kita jaga sungguh pertuturan. Orang yang sempurna iman ni tuan-tuan, cakap mulut dia semua dia akan jaga. Bahkan para ulama membahaskan pada kita tuan-tuan, orang yang beriman ni dia akan lebih banyak diam berbanding dengan bercakap. Dan dia akan bercakap benda yang berfaedah. Dia akan bercakap benda yang boleh mendatangkan pahala kepada dia. Dan dia akan diam kalau sekiranya dia tak tahu satu benda. Ni Nabi SAW sebut sendiri. Kenapa tuan-tuan? Apabila seseorang yang beriman pada Allah ni, dia akan jaga. Antara benda yang mesti dia jaga, mulut. Daripada sudut pertuturan, percakapan dia, perbualan dia tuan-tuan, maka perbualan orang yang menjaga keimanan yang sebenar kepada Allah takkan sama, hadirin sekalian. Mulut orang yang beriman dengan mulut orang yang tidak beriman. Mulut orang yang memiliki keimanan yang sempurna dengan mulut orang yang tidak memiliki keimanan yang sempurna. Kadang-kadang kita boleh buat perbandingan percakapan seorang yang beriman dengan percakapan orang yang tak beriman. Orang yang beriman walaupun dia nak berkata sesuatu, dia akan fikir dulu. Ni sifat orang yang beriman. Orang yang nak bercakap ni tuan-tuan, bila dia ni beriman, memiliki keimanan yang sempurna, sebelum dia nak cakap dia fikir dulu. Percakapan dia ni, pertuturan dia ni, khutbah dia ni dapat pahala ke dapat murka Allah Ta'ala? Sama ada Allah Ta'ala redha ataupun Allah Ta'ala murka. Imam Al-Ghazali sebut, apa semua yang kita lakukan tuan-tuan daripada sekecil-kecil perkara, sehinggalah membawa kepada sebesar-besar perkara dan perbuatan. Benda semua yang kita buat, kecil ke besar ke tuan-tuan, apa yang kita buat, dia boleh mengundang dua daripada Allah kepada kita. Apa yang kita buat, kecil perkara ke besar perkara ke, dia boleh menyebabkan datang dua daripada Allah. Yang pertama, daripada perbuatan kita ini akan mengundang keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan, daripada perbuatan kita ini, pertuturan kita, perangai kita, tingkah laku kita, dia juga boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ada iman yang sempurna, bila dia nak bercakap, dia nak buat sesuatu, mesti dia akan fikir dulu. Dia akan fikir dulu perbuatan dia ni, percakapan dia ni, pertuturan dia ni boleh mengundang keredaan Allah ataupun boleh mengundang kemurkaan Allah. Ni sifat orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Dia akan berfikir sebelum dia bertindak. Dan orang yang tidak memiliki keimanan yang sempurna, kata ulama, dia akan buat dulu, bila dah buat baru dia fikir. Dan yang ni yang banyak. Dia buat dulu, dia cakap dulu, balik baru dia fikir, aku cakap dia tak betul. Dia cakap dulu, baru dia fikir, aku bohong. La ilaha illallah. Jenis ni jenis orang yang tak memiliki keimanan yang sempurna. Karena sifat orang yang beriman, dia adalah sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang beriman mesti bertakwa. Sifat orang yang bertakwa mesti beriman. Kenapa? Kerana sifat orang yang beriman ini, dia memiliki iras yang sangat dekat dengan orang yang beriman. Orang beriman, orang bertakwa, ulama bahaskan tuan-tuan, sifat mereka ini sama. Mereka tidak ada sedikit pun keraguan kepada apa yang Allah Ta'ala sebut. Tu sifat beriman, Allah sebut dalam Quran. Tu sifat orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ni, kalau kita tengok pula, orang yang bertakwa, orang yang beriman ni, ulama bahas takwa ni dia berasal daripada perkataan waqa. Waqa yadullu ala al-wiqayatu. Orang yang bertakwa ni dia mesti al-wiqayah. Al-wiqayah ni apa? Al-wiqayah ni makna dia mempertahankan diri. Orang yang bertakwa, orang yang beriman mesti mempertahankan dirinya. Mempertahankan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Makna sifat orang yang bertakwa ni dia akan fikir panjang. Takut-takut perbuatan dia ni boleh mengundang kemurkaan Allah. Boleh mengundang kecelaan daripada Allah. Boleh mengundang dosa. Dia akan fikir dulu perbuatan dia ni dapat pahala ke dapat dosa. Perbuatan dia ni diredha Allah ke ataupun perbuatan dia ni dimurkai oleh Allah. Ni sifat orang yang beriman. Sifat orang yang bertakwa.
Sebab tu kata Nabi, mereka tidak akan melakukan zina walaupun mampu melakukan zina tersebut, walaupun selamat nak buat zina tersebut daripada pandangan mata manusia, tetapi mereka tak akan melakukan zina apabila mereka berada dalam keadaan iman yang sempurna. Dia tak akan minum arak walaupun lain clear, orang tak nampak. Dia suri sengat-sengat buat sumbat dalam jubah tuan-tuan, orang tak nampak. Dia pakai jubah, dia tutup kepala dia, tuan-tuan minum arak, orang tak nampak. Walaupun dia ada peluang yang macam tu, bebas daripada mata manusia, bebas daripada suara pandangan manusia, tapi dia tak akan minum arak. Kalau dia dalam keadaan sempurna iman dia, dia tak akan mencuri. Walaupun ada peluang dia nak mencuri, tuan-tuan, ada peluang dia nak mencuri, lepas dia mencuri dia boleh jadi kaya-kaya, tapi dia tak akan mencuri. Walaupun dia boleh bebas daripada pandangan manusia, selamat daripada polis, dia boleh jadi kaya lepas pada tu, tapi dia tak akan mencuri kalau sekiranya dia dalam keadaan sempurna iman dia. Dia tak akan merompok, tak akan buat benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala apabila kita berada dalam keadaan sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kena muhasabah banyak kita ni, tuan-tuan, kalau ada benda dan perkara yang boleh menyebabkan kita mudah sangat nak melakukan perkara yang kita tahu Islam tak suka, bermakna kita berada pada tahap iman yang tak sempurna. Kenapa kita boleh kata, tuan-tuan, bukan menghukum. Hari ni orang cukup marah, label hukum ni takut orang kita ni nak mengajar ni. Saya kata, ustaz ni pandai kata orang label orang tak sempurna iman. Dia sempurna sangat, bukan macam tu. Nak mengajar kena sebut. Orang yang sempurna iman ni dia akan fikir panjang. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sempurna iman. Kenapa kita boleh sebut sempurna iman, tak sempurna iman? Kerana kata ulama, iman ni, tuan-tuan, dia sesuatu yang hidup. Iman ni dia sesuatu yang hidup. Dia bukan kerah, kedengkian, tak bergerak dah. Kata Nabi, iman yazid wa yanqus. Iman ni ada kalanya dia akan bertambah, ada kalanya dia akan berkurang. Bila kita, tuan-tuan, mengaku kita menjadi seorang hamba yang beriman dan kita ada matlamat kita nak jadi seorang hamba yang sempurna iman, makna kita kena tahu benda dan perkara yang macam mana bila kita buat iman kita akan meningkat, naik, bertambah. Perkara-perkara yang macam mana boleh menyebabkan, tuan-tuan, iman kita merudum jatuh. Sebab sifat iman tu dia hidup. Dia kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Dia hidup. Bila benda ni hidup, bila dia hidup, dia juga pasti akan mati. Iman ni hidup, dia mesti mati. Kalau kita melakukan perkara yang besar yang dilaknati oleh Allah Ta'ala sampai menyebabkan iman kita boleh rosak, iman kita boleh mati. Sebab benda ni, iman ni dia benar jenis orang kata apa? Fleksibel, al-murunnah. Dia bertambah, berkurang. Saat dia naik, saat dia turun, saat dia orang kata apa, bersemangat, saat dia hebat, saat dia lemah. Ada sifat iman. Makna bila kita tahu sifat iman ni begitu, kata Nabi SAW, mau tak mau kita kena mengaji, cari benda yang boleh menambahkan iman. Di antara perkara yang disebut oleh ulama, perkara-perkara yang boleh menguatkan keimanan pada Allah, menambahkan keimanan kita pada Allah, sepakat ulama sebut apabila kita melakukan amalan kebaikan. Bila kita banyak melakukan pahala, kita banyak melakukan ibadah, ibadah itu boleh menyebabkan iman kita ni bertambah, naik. Bila kita banyak melakukan dosa-dosa yang kita buat itu menyebabkan iman kita akan turun, jatuh mudu. Lagi banyak kita buat perkara yang dimurkai oleh Allah, lagi banyak dosa yang kita buat, lagi banyak maksiat yang kita lakukan, maka iman kita semakin turun, semakin turun, semakin lemah, semakin lemah. Sebab itulah sifat iman. Bila banyak amalan baik kita buat, amal kebaikan kita buat, ibadah yang kita lakukan, lebih bertambah iman, lebih bertambah iman. Dan kalau kita boleh, tuan-tuan, jaga, kita duk buat ni, tuan-tuan, nak bagi iman ni bertambah, kuat, maka dia akan duduk pada tahap iman yang sempurna. Bila iman ni sempurna, tak ada benda apa dah, tuan-tuan, yang boleh merosakkan dia. Sebab iman ni, sifat yang kedua iman ni bil yakin. Al-imanu bil yakin, kata ulama. Iman ni dia dengan keyakinan. Berdirinya keimanan tu di atas keyakinan. Makna kalau kita beriman, mengaku beriman dengan kitab Allah, makna kita tak akan meragui sedikit pun dengan apa yang Allah Ta'ala sebut melalui dengan kitabnya. Kita beriman dengan janji-janji Allah, makna kita tak akan meragui semua janji-janji Allah Ta'ala.
Kita yakin semua. Iman ni dia mesti yakin. Sebab tu iman ni al-lafdhu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa a'malu bil jawarih. Iman ni dia mesti seiring. Apa yang kita tutur mesti seiring dengan keyakinan pada hati. Bila apa yang kita tutur seiring dengan hati kita yang kita yakin sungguh, kita sebut beriman pada Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan Al-Quran, yakin dengan syariat Islam, maka tak ada sedikit pun tuan-tuan keraguan pada diri kita. Hati kita ni kuat tetap. Bila hati ni tuan-tuan dah yakin, maka tuan-tuan dia akan seiring dengan perbuatan, akan seiring dengan tingkah laku. Hati ni dia mesti berkait dengan tingkah laku. Bila hati ni yakin, maka tuan-tuan perbuatan tu pun akan dilakukan seiring dengan hati yang yakin. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, jangan pergi ke satu tempat ni, bahaya. Kalau tuan-tuan pergi situ, tuan-tuan akan dapat musibah, bahaya dia. Tuan-tuan jangan berdiri situ bahaya, ada ulat berbisa. Kalau tuan-tuan pergi kat semut tu, tuan-tuan akan kena patuk ulat. Percakapan saya ni menyebabkan tuan-tuan yakin. Tuan-tuan yakin, kata saya ni sempat tu bahaya, duduk kat semut tu bahaya, ada ulat berbisa. Maka tuan-tuan, bila tuan-tuan yakin, dia akan seiring dengan tingkah laku. Tuan-tuan, tingkah laku pun takkan pergi ke tempat bahaya tu. Ni iman. Bila kita beriman, hati kita yakin, perbuatan kita ni akan membawa kita kepada perkara yang Allah Ta'ala suka. Akan membawa kepada perkara-perkara kebaikan. Sebab tu dia kena iman, kena yakin. Kita tahu tuan-tuan, kita yakin, memang elektrik tu bahaya. Pecah dia punya cover tu, kita nampak wire dia tersemboi-semboi. Kita jangan main situ bahaya, ada current. Kita tak nampak current tu macam mana. Kita sebut tu elektrik tu, current tu bahaya. Tapi kita tak tahu imlak bentuk current tu macam mana. Kita tak yakin, kita pergi sentuh. Tak yakin, pergi sentuh, dapat habuan lah. Dia kata jangan pergi, bahaya, tu ada current. Hang kena sagi. Maka bila kita yakin, cakap orang tuan-tuan benda tu bahaya, maka perbuatan kita pun takkan pergi situ. Kalau pergi pun kita tak sentuh. Makna yang pergi gatai-gatai sentuh, dia tak yakin. Ayat ni ada racun tuan-tuan, jangan minum. Jangan minum. Tuan-tuan takkan minum kalau tuan-tuan yakin. Lagi tak yakin, tuan-tuan tunggang. Tunggang, tidak terlentang. Sebab tu hati ni, bila yakin iman pada hati, mesti tuan-tuan wa a'malu bil jawarih. Mesti dia akan seiring dengan perbuatan-perbuatan seorang yang beriman. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu tasawuf, ilmu tasawuf ni, pendefinisian kepada tasawuf ni banyak ulama-ulama beri definisi. Tapi satu pendefinisian yang saya agak, orang kata apa, agak seronok sikit, orang kata bukan seronok, semua tu bagus-bagus belakang. Bila mengaji tentang ilmu tasawuf ni tuan-tuan, ada satu definisi, banyak ulama-ulama bagi pendefinisian terhadap tasawuf. Tapi ada satu definisi yang memukau sikit hati saya ni. Kata ulama tasawuf ni at-tahalli bil madaya wa takhalli minad danaya. At-tahalli ni dalam bahasa Arab berpakaian. Orang tasawuf kata ni at-tahalli bil madaya wa takhalli minad danaya. At-tahalli ni berpakaian dengan perkara-perkara yang baik. Orang yang beriman ni bila hati dia yakin, maka dia akan menjadi orang yang baik. Tasawuf ni dia nak ajak kita ni jadi orang yang baik, sufi. Dia akan jauhkan diri daripada perkara-perkara maksiat. Ulama tasawuf kata makna tasawuf ni at-tahalli bil madaya wa taqalli minad danaya. At-tahalli berpakaian dengan perkara-perkara yang baik pada tubuh badan kita ni. Dan kita memecat semua benda-benda tak elok pada diri kita. Kenapa kita boleh sampai ke tahap tu? Apa kita akan berpakaian pada diri kita ni dengan pakaian-pakaian yang baik-baik belaka. Kita akan beramal dengan amalan yang baik. Perbuatan kita ni perbuatan baik-baik. Kita tak akan buat benda yang tak elok. Pertuturan dengan mulut kita, kita akan cakap benda baik-baik, benda mulia-mulia, nak dapat pahala je. Benda-benda lara, benda-benda maksiat kita tak mau sebut. Anggota tubuh badan kita pun buat macam tu juga. At-tahalli bil madaya, kita pakai pada diri kita ni benda yang baik-baik belaka, yang ikut syariat belaka. Dan kita buang pada diri kita ni benda-benda yang tak elok. Kenapa boleh sampai tahap macam tu? Perbuatan kita ni kita letak semua benda baik-baik je buat. Dan kita tak akan melakukan perkara yang dimurkai Allah, perkara maksiat kita tak buat. Kerana apabila adanya iman,
Bila adanya iman, bila adanya keyakinan, maka tuan-tuan seiring anggota badan tu mesti mutakhalli bidanaya min bil madaya wal takhalli min danaya. Secara automatik dia akan jadi orang yang baik. Dia akan buang benda-benda tak elok dan dia akan buat benda-benda yang elok-elok saja. Pasal apa? Bila ada iman yang sempurna. Kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kita nak kembali menguatkan iman, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Iman dan Kehidupan, Al-Iman wal Hayah, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, perkara yang paling utama sekali kalau kita nak kuatkan keimanan kita ni, mesti kita kembali kepada taubat. Orang yang nak tuan-tuan jaga iman dia ni, dia nak muhasabah balik-balik iman dia ni supaya nak jaga iman, nak biar iman dia ni sempurna. Supaya diri dia ni tidak akan melakukan benda yang Allah Ta'ala larang. Kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Iman dan Kehidupan, mesti dia akan kembali kepada taubat. Sebab taubat ni, apa tu taubat? Kata ulama, taubat ini adalah membawa diri kita kembali pada Allah. Bila bawa balik diri kita kembali pada Allah, maka di sana akan datangnya keimanan kita jitu balik pada dia. Iman ni iman dengan siapa? Iman mesti iman dengan Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok perbahasan ulama-ulama dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid, ada ulama yang membahaskan rukun iman ni 6 yang kita tahu. Yang kita nak pegang 6. Ada juga ulama yang membahaskan sampai 10 rukun iman. Ada ulama yang sebut rukun iman ni satu je. Aman billah, beriman pada Allah. Ada ulama pegang satu sahaja, beriman pada Allah. Karena bila beriman pada Allah, dia akan beriman dengan semua yang Allah Ta'ala suruh kita imani. Tu pandangan ulama. Yang kita pegang ni 6. Tapi kata Imam Profesor Yusuf Al-Qaradawi, nak sempurna balik iman, nak jaga balik iman ni supaya kita tak melakukan benda yang Allah Ta'ala murka, berjalan yang paling utama kembali balik pada taubat. Bila kita balik-balik pada taubat, maka taubat itu sendiri akan bawa kita kembali balik pada Allah. Bila kembali balik pada Allah, baru kita tahu Allah. Bila kita tahu Allah, kita akan tahu siapa diri kita di sisi Allah. Bila tahu siapa diri kita di sisi Allah, maka pada waktu itulah kita akan muhasabah balik diri kita tentang bagaimana tahap keimanan pada Allah. Bila sebut balik tahap keimanan kita pada Allah, maka baru kita akan nampak aku buat macam ni, beriman dah aku pada Allah. Aku buat benda ni, aku cakap perkara-perkara macam ni, betulkah keimanan aku ni terjaga dengan Allah Ta'ala? Sebab tu bila kita solat, buat amalan kebaikan, bila kita solat mesti kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami mengabdikan diri ni, dan hanya kepada Engkau wahai Allah kami meletakkan kebergantungan. Kemudian kita sebut juga dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami wahai Allah jalan-jalan yang lurus. Bila kita kembali pada Allah, maka kita akan mesti tuan-tuan minta kepada Allah, tunjukilah ku wahai Allah jalan yang lurus. Jalan mana yang kita nak? Jalan keimanan yang sebenar-benarnya, seperti mana jalan para nabi, seperti mana jalan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, seperti mana jalan-jalan orang yang soleh, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maknilah iman. Iman ni sesuatu yang lunak untuk kita sebut, tapi bukan mudah untuk diamalkan. Iman ni semua orang boleh sebut, tetapi nak mengamalkan, nak jaga keimanan ni bukan benda yang mudah. Benda basic. Kita tahu belaka, tahu iman, tahu iman. Nak beriman ke tak mau beriman? Kita pilih nak beriman, tetapi bukan senang. Perbuatan kita ni nak seiring dengan kesempurnaannya iman. Ada satu kisah, saya tak boleh nak lama sebab ada janji dengan orang, hadirin sekalian. Ada satu kisah yang ditulis oleh ulama, yang ditulis oleh para alim ulama dalam kitab-kitab lama. Tuan-tuan rujuk kitab-kitab Jawi Kuning, tuan-tuan banyaklah menyebut tentang kisah ni. Seorang pemuda rupawan yang taat kepada Allah Ta'ala, yang iman dia kuat. Seorang pemuda yang bernama Rabi' bin apa ni? Rabi' apa? Bukan Rabi'ah Al-Adawiyah. Apa soal? Nanti kalau Allah Ta'ala bagi ilham, saya sebut. Seorang pemuda yang bernama Rabi' bin apa tahu? Tuan-tuan, saya tengok muka tuan-tuan ni, saya lupa. Tempat lain saya ingat.
Ustaz dia lupa kata ke orang lah. Baik. Soal lelaki lah, soal pemuda. Pemuda ni Allah Ta'ala, dia terlalu menjaga diri dia dengan Allah Ta'ala. Dia mendisiplinkan diri dia, apa pun yang dia nak buat, tuan-tuan, dia mesti fikir Allah Ta'ala. Apa semua yang dia nak buat, dia akan letakkan Allah Ta'ala tu dulu. Dalam kepala dia ni Allah, dalam kepala dia ni Allah. Sampai tuan-tuan, kawan-kawan dia ni, dia kalangan orang-orang muda juga, tuan-tuan tak suka, benci dengan dia. Hang ni belagak alim sangat. Ajak melawak, sembang sikit-sikit Allah, sisi Allah. Kami bukan tak kenal Allah, kami pun beriman Allah Ta'ala. Tapi mulut hang tu seolah-olah kami ni tak kenal Allah. Hang seorang yang kenal Allah. Sampai tuan-tuan, ramai orang tak senang dengan dia kerana dia ni cukup beriman. Dia ni sangat beriman. Sampai ke tahap tuan-tuan, masyarakat ni ada yang tak suka dengan dia. Ini pelik. Masyarakat teruk tuan-tuan waktu tu. Orang tak suka bila tengok dia ni, bila cakap sikit iman. Bila cakap sikit iman. Bila cakap sikit Allah. Apa nak buat sikit Allah. Kawan dia ajak main sikit, dia kata, Allah suka ke Allah tak suka? Dia kata, hang ni mampu lah macam ni. Sampai nak buat kerja apa pun tak boleh. Sikit-sikit nak tanya yang tu. Dia kata, mestilah Allah suka. Allah suka, aku ikut. Dia tengok-tengok hampa kata Allah suka. Tapi aku tengok hampa yang lebih suka. Dia tinggal. Kawan-kawan tak senang dengan dia. Bila tuan-tuan, sampai ke tahap tuan-tuan, ada orang yang jahat. Kawan-kawan yang jahat ni tuan-tuan, sampai ke tahap mereka nak uji keimanan dia. Rabi' bin Qaisam. Baru ingat. Tengok belah ni baru ingat. Ni muka-muka ingat belakang ni. Rabi' bin Qaisam. Ambil kisah ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab banyak. Laki bernama Rabi' bin Qaisam ni, dia ni seorang yang kuat beribadah pada Allah Ta'ala. Pernah tuan-tuan ditulis oleh ulama' yang muktabar, tulis kisah dia ni tuan-tuan dalam kitab mereka untuk dijadikan contoh. Pernah sekali tuan-tuan, Rabi' bin Qaisam ni, dia semayang solat sunat tahajud, dia baca satu surah yang panjang. Bila sampai ke tuan-tuan satu ayat yang Allah Ta'ala menceritakan Allah Ta'ala akan menjatuhkan manusia ini pada darjat yang serendah-rendahnya. Allah Ta'ala sampai ke tahap Allah Ta'ala akan menghina manusia yang dulunya Allah muliakan di atas muka bumi dengan sehina-hinanya. Maka dia ulang ayat tu tuan-tuan dalam solat tahajud dia, menangis-nangis dia. Dia menangis teruk, dia ulang, dia menangis teruk dalam solat tahajud dia sampai tuan-tuan sedak-sedak fajar tu datang. Hebatnya Rabi' bin Qaisam ni. Satu hari tuan-tuan, Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala uji Rabi' bin Qaisam ni dengan kejahatan kawan-kawan dia ni. Kawan-kawan dia ni tuan-tuan cari perempuan cantik. Perempuan yang cukup rupawan, cari perempuan cukup cantik, seksi ni tuan-tuan, bagi upah dengan 1000 dinar. Berpakat kongsi duit tuan-tuan, upah perempuan ni 1000 dinar. 1000 wang mak. Kalau sekiranya kamu berjaya, hasut goda Rabi' bin Qaisam ni dan ajak dia sampai ke tahap berzina dengan hang. Kalau hang berjaya bawa Rabi' ni, hasut dia, goda dia sampai dia boleh berzina dengan hang, 1000 dirham, 1000 dinar ni kami hadiahkan pada hang. Perempuan tu suka lah. Perempuan tu kata, aku yakin aku boleh goda Rabi' bin Qaisam. Aku boleh goda, dia ni lelaki, dia pemuda. Mesti aku boleh goda dia. Tak tahulah kalau dia ni perempuan, aku tak tahulah. Tapi dia ni lelaki, dia seorang pemuda. Aku tahu dia lelaki, aku tahu dia seorang pemuda. Dia bukan lembu, dia manusia. Aku yakin aku boleh goda dia. Di perempuan ni tuan-tuan, sampai saja waktu malam dia berkemah. Dia bersiap cantik-cantik. Dia pakai gincu lawa-lawa tuan-tuan, bagi bulu mata mengelentik. Dia ejah badan dia bagi melentik teruk tuan-tuan. Dan sekali tuan-tuan, dia pakai baju seksi, kemudian dia tutup dengan jubah macam orang yang macam perempuan solehah. Akhirnya tuan-tuan, dia pakai tudung lawa-lawa. Kat luar dia pakai tudung lawa-lawa, dia pakai niqab. Rabi' bin Qaisam ni tiap-tiap malam tempat dia tuan-tuan macam tuan-tuan lah, masjid. Dia duduk kat masjid. Orang habis dah tuan-tuan balik, baru dia balik ke rumah. Jadi perempuan ni pun tuan-tuan tunggu depan pintu rumah Rabi' bin Qaisam. Dalam keadaan tuan-tuan berniqab, berfurdah tuan-tuan, jubah labuh. Maka Rabi' bin Qaisam tunggu-tunggu, Rabi' pun balik. Bila Rabi' bin Qaisam balik, tuan-tuan tengok perempuan cantik. Tengok perempuan yang tutup atas sampai ke bawah. Tengok mata, Allah, bulu mata, ya Allah. Rabi' bin Qaisam tunduk kepala dia tuan-tuan sampai dia meraba cari tombol pintu. Sampai perempuan ni kata, Assalamualaikum.
Wahai pemuda baik bernama Rabi' bin Qaisam. Rabi' bin Qaisam tuan-tuan mengeletak tangan dia pegang tombol pintu. Waalaikumsalam. Apa tujuan kamu berdiri depan pintu rumahku? Wahai Rabi' bin Qaisam, dia kata, aku dahaga sangat. Aku teramat dahaga, bolehkah kamu bagi aku penawar dahaga? Kata Rabi' bin Qaisam, kamu nak minum air, kamu tunggu saat aku ambil air. Rabi' bin Qaisam buka pintu, tutup pintu. Dia ambil pergi ke dapur tuan-tuan, dia ambil air. Bila dia ambil air minum, dia buka balik pintu, perempuan ni tolak pintu tu. Jaga, babak ni nak masuk dah. Dia tolak pintu tu tengah-tengah. Kenapa? Dia kata, wahai Rabi' bin Qaisam, kamu orang yang baik. Dan aku tak pernah minum berdiri, wahai Rabi' bin Qaisam, di hadapan pintu rumah. Bukankah ini bukan akhlak seorang perempuan yang baik? Kata Rabi' bin Qaisam, ya. Habis tu kamu nak apa? Dia kata, bolehkah aku minta izin masuk, duduk dan aku minum secara yang sangat tertib. Rabi' bin Qaisam ni jadi serba salah. Bila dia jadi serba salah tuan-tuan, dalam keadaan dia kata, boleh tak boleh, boleh tak boleh, mau tak mau. Dia kata, perempuan dia kata, tolonglah. Aku takkan minum kat sini dan kamu takkan biarkan aku minum kat sini, wahai Rabi' bin Qaisam. Kata, kalau kamu nak minum, minumlah. Masuk rumah, dia pergi ke dapur. Rabi' bin Qaisam lari kat dapur tuan-tuan dalam keadaan berzikir dia. Zikir dia. Sampai perempuan ni panggil, wahai Rabi' bin Qaisam, ambil cawan ni, aku dah habis minum. Kata Rabi' bin Qaisam, hang tinggal je kat situ. Perempuan ni kata, kenapa Rabi' bin Qaisam ni terlalu jual mahal? Kerana dia tak tengok lagi muka aku yang cukup rupawan. Maka tuan-tuan, bila Rabi' bin Qaisam dipanggil oleh perempuan ni, wahai Rabi', aku nak balik dah. Jangan risau, aku tak buat apa-apa kat hang lah. Aku tak akan rogol hang. Rabi' bin Qaisam pun dia keluar. Dia keluar, kamu dah habis minum, alhamdulillah. Tinggal je cawan situ, nanti aku angkat. Perempuan ni tuan-tuan, terus dia londeh pakaian dia. Londeh pakaian dia tuan-tuan, hak yang luar. Dia buka tudung dia, dia buka dia punya jubah, tinggal pakaian yang seksi yang dia hias mula-mula tu. Rabi' bin Qaisam tengok, Allahu Akbar. Dia sandak pula kat pintu, dia tutup pintu rumah Rabi' bin Qaisam. Tuan-tuan, dia buat melentik dekat pintu rumah Rabi' bin Qaisam. Tuan-tuan boleh bayang sendirilah. Boleh bayang sendiri. Bila dia tengok macam tu tuan-tuan, dia kata, wahai Rabi' bin Qaisam, aku teringin sangat wahai Rabi' bin Qaisam, nak rasa kepanasan dakapan hang wahai Rabi' bin Qaisam. Kalau Rabi' bin Qaisam dia berdiri tuan-tuan dalam keadaan tunduk kepala dia tuan-tuan ke lantai. Dia kata apa? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku jadikan manusia ini sebaik-baik bentuk. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan dengan sebaik-baik parah rupa. Bentuk yang paling baik ada pada manusia, samalah bentuk yang baik ada pada diri hang. Hang memang cantik rupawan, tetapi aku teringat Allah Ta'ala juga menyambung kalamnya dengan menyebut summa radadnahu asfala safilin. Kamilah yang menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik parah rupa. Dan kamilah juga Tuhan yang berkuasa akan menurunkan dia di tempat yang serendah-rendahnya, menjatuhkan dia, turunkan dia di tempat yang sehina-hinanya, yakni neraka Jahannam. Dan Rabi' bin Qaisam kata begitu, wahai perempuan cantik. Wahai perempuan cantik, kamu tak fikirkah Allah Ta'ala sedang melihat kelaku kamu yang tak senonoh ni? Wahai perempuan cantik, kamu tak sedarkah kalau sekiranya malaikat maut itu datang menjemput roh kamu pada waktu dan saat ini? Kamu tak fikirkah apa yang kamu akan jawab kepada malaikat munkar dan juga nakir dalam kubur di atas pelakuan ini? Wahai perempuan cantik, baliklah kamu pada Allah, kerana aku jauh lebih rindu dengan Allah Ta'ala. Jauh lebih aku mencintai keindahan Allah berbanding keindahan makhluk. Wahai perempuan yang cantik, kata Rabi' bin Qaisam, sesungguhnya aku berpegang dengan keimanan yang Nabi sebut. Aku berpegang sungguh supaya aku, benda yang Nabi sebut, supaya aku jaga iman. Dan ketibaan kamu menyebabkan iman aku bergoyang, wahai perempuan yang cantik. Kamu tak takutkah kepada Allah kalau aku sendiri mengadu di hadapan Allah? Kamulah seorang perempuan yang menyebabkan iman aku bergoyang. Perempuan ni tuan-tuan, tiba-tiba dia tunduk, dia menangis teruk. Bila dia menangis teruk tuan-tuan, maka dia lari, dia keluar, lari tuan-tuan sampai dia jatuh pengsan tengah jalan. Bila dia jatuh pengsan tengah jalan tuan-tuan, Rabi' bin Qaisam tak pedulikan dia.
Bila tak pedulikan dia, Rabi' bin Khaisam solat sunat 2 rakaat berdoa, ya Allah, kau berikanlah hidayah kepada perempuan ni supaya penamat hidup dia dengan penamat hidup dia ni bertemu dengan penamat yang sebaik-baiknya. Akhirnya tuan-tuan, orang terkejut, orang yang upah perempuan ni tuan-tuan, jadi terkejut kerana perempuan ni tuan-tuan terus berubah menjadi seorang perempuan yang taat pada Allah Ta'ala. Dia tak keluar tuan-tuan daripada tempat ibadah dia tuan-tuan dalam keadaan dia menangis, dia sujud, dia menangis, dia sujud, menangis, dia sujud. Kerana tuan-tuan sebutan Rabi' bin Khaisam tu terniang-niang. Dan dia rasa sangat bersalah pada Allah Ta'ala dalam keadaan macam tu. Akhirnya tuan-tuan, wanita ni ditemui mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan tuan-tuan, batang tubuh dia kurus kering. Ini kisah Rabi' bin Khaisam, seorang pemuda yang tuan-tuan, talaqud dunya fiha wa ma fitana, disebut oleh ulama. Seorang pemuda yang walaupun dia ada gelojokkan semangat pemuda, walaupun dia berdarah dengan darah pemuda, pemikiran-pemikiran pemuda, jiwa dan hati pemuda, tetapi pemuda ni tuan-tuan memiliki keimanan yang sempurna. Kata ulama, talaqud dunya fiha wa ma fitana, sampai ke tahap dia menceraikan nikmat dunia yang boleh membawa dia kepada fitnah. Ini di antara bukti dan kisah seorang yang cukup kuat iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana tahap pun kata Nabi, orang yang berkeadaan sempurna iman dia tidak akan melakukan benda yang Allah Ta'ala larang. Maknanya tuan-tuan, kita kena ingat dengan iman inilah kita akan dibangkitkan. Hari ini kita boleh berhujah, hari ini kita boleh berbahas, tapi Nabi SAW sendiri sebut, taji'ul a'mal yaumal qiyamah. Semua perbuatan amalan yang kita buat baik buruk semua akan datang menghadap Allah Ta'ala di hari akhirat. Wa taji'us salah, antara yang akan datang kata Nabi solat yang kita dirikan. Antara yang akan datang kata Nabi wa taji'us sadaqah wa taji'us siyam wal a'mal, yang akan datang semua amalan baik yang kita buat ni. Amalan-amalan baik inilah yang akan datang dulu tuan-tuan, jumpa menghadap Allah. Sembahyang akan jumpa Allah, menghadap Allah. Sedekah akan menghadap Allah. Bila semua amalan-amalan baik ni menghadap Allah, semua mereka perkenalkan siapa mereka. Kata Nabi, bila datang solat itu dia menghadap Allah Ta'ala di hari akhirat, maka solat ni akan berkata pada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anas solat, aku adalah solat yang didirikan oleh Tuhanku bernama yang ni, yang ni, yang ni. Allah kata apa? Innaka ala khair, wahai solat, tujuan kamu datang kat sini jumpa aku di hari akhirat, tujuan kamu baik. Kamu nak selamatkan orang yang mendirikan solat. Kamu nak selamatkan sipulan bin sipulan yang mendirikan solat. Kata Allah, tujuan kamu baik, tapi tak cukup untuk kamu selamatkan dia dari azab api neraka. Tujuan kamu baik, tapi tak cukup untuk kamu heret dia masuk terus ke syurga. Mari puasa-puasa pun mengadu macam tu pada Allah. Allah kata tujuan kamu baik, tapi tak mampu bawa dia ke syurga. Tujuan kamu baik, wahai sedekah. Tujuan kamu baik, wahai solat. Tapi kamu tak mampu nak selamatkan dia dari neraka. Dan kata Nabi, summa yaji'ul Islam. Akhir sekali bila semua amalan-amalan kebaikan ni datang mengadu pada Allah, datang berkata pada Allah, Allah kata tujuan hang baik semua, tapi tak boleh nak selamatkan hamba ku ni daripada neraka. Last kali kata Nabi, summa yaji'ul Islam. Islam tu sendiri datang. Keimanan Islam itu sendiri datang. Bila dia datang kata Nabi, maka dia akan berkata kepada Allah. Fayaqul, maka berkata Islam ni sendiri pada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, antas salam wa anal Islam. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaulah Tuhan yang bernama As-Salam, wa anal Islam, dan aku ni adalah Islam. Islam yang penuh diakui oleh hamba-Mu bernama yang ni waktu hidup di dunia dulu. Dulu dia mengaku dia Islam, dia berlagak macam seorang Islam, tapi aku nak bagi tahu wahai Allah, sebenarnya setakat ni keislaman dia, setakat ni keimanan dia, setahap ni dia ni, setahap ni dia ni. Walaupun di dunia dia mengaku Islam, walaupun di dunia dia berpakaian dengan pakaian Islam, dia bernama dengan nama seorang yang Islam, tetapi wahai Allah, kalau kamu nak tahu ini tahap iman dia, ini tahap Islam dia, ini tahap dia, ini tahap dia, Allah kata, disebabkan ketibaan kamu, barulah akan aku ambil keterangan ini dan kemudian akan ku meletakkan sama ada dia mendapat ganjaran ataupun hukuman.
Hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Muslim. Sebab tu hadirin sekalian, benda yang paling utama nak selamatkan kita iman ni lah. Mau tak mau kita kena mengaji juga bab iman ni. Iman ni kita tahu sifat dia bertambah berkurang. Nak kuat iman kita ni kena rajin kita beramal dengan amal kebaikan. Banyak buat kebaikan maka tuan-tuan bertambah kuat iman kita. Benda ni semua tahu dah tapi nak amalkan tu susah. Biar kita ni latih diri kita ni tuan-tuan, supaya kita ada matlamat aku nak tarbiyah diri aku ni menjadi orang yang memiliki iman yang kuat. Kalau kita tak ada niat tuan-tuan nak tarbiyah diri kita memiliki iman yang kuat sampai ke sudah, kita tak akan berusaha untuk ke arah iman yang kuat. Kita duk sembang nak jadi orang beriman. Ramai orang duk sembang. Kami orang beriman. Kami nak jadi orang yang memiliki iman yang sempurna. Nak jadi hamba yang taat. Tapi dalam amalan kita tuan-tuan tidak berusaha ke arah nak memiliki iman yang sempurna. Mana boleh kita nak kejayaan tapi kita tak berusaha ke arah kejayaan. Sebab pepatah Arab ada sebut tuan-tuan. Taja macam mana? Pepatah Arab ada sebut. Sini saya kuat lupa apa hal dah. Akan kangkung banyak. Macam mana? Dah tak ingat pepatah Arab. Dalam bahasa Melayu dia sebut apa? Ramai orang membicarakan untuk memiliki kejayaan, tetapi mereka tak pernah berusaha ke arah kejayaan. Duk cakap pasal kejayaan, dia nak jadi orang yang beriman, nak jadi orang yang memiliki iman yang sempurna, tapi dia tak pernah berusaha ke arah nak mencapai iman yang sempurna. Dia tak naik tangga-tangga untuk menyempurnakan iman. Dia tak mau join dengan orang-orang yang baik-baik. Dia tak mau duduk dalam majlis ilmu. Inilah benda-benda tempat-tempat yang boleh sempurnakan iman. Tapi dia duduk lepak, dia duduk dengan orang-orang yang boleh merosakkan iman. Tapi dia bersembang dalam masa yang sama dia cakap nak sempurna iman. Dia mengaku orang yang beriman tapi dia tak berusaha ke arah memiliki iman yang sempurna. Maka sambungan pepatah Arab yang saya lupa tadi, maka kata ulama pepatah Arab disebut sesungguhnya fa innas safinata la tajri 'alal yabas. Dan sesungguhnya perahu itu dia tidak akan berlayar di atas debu dan pasir. Orang yang nak sebut nak jadi hamba yang beriman, tapi amalan dia tak berusaha ke arah menjadi hamba beriman. Kita duk mengaji tentang bab kesempurnaan iman, akhlak orang yang memiliki iman yang sempurna, tapi kita tak ada niat, tak ada iltizam, tak ada azam untuk memiliki iman sempurna. Kita tak mau naik tangga-tangga ke arah iman yang sempurna, tapi duk sembang nak jadi iman sempurna. Duk cerita nak jadi penghuni syurga, tapi duk banyak buat amalan maksiat waktu hidup kat dunia. Ibarat dia seperti mana? Safinah. Fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Maka sesungguhnya perahu itu dia tidak akan berlayar di atas debu dan pasir. Orang yang nak sebut nak masuk syurga tapi perangai jahat agak, tak berubah, tak buat, tak bertaubat pada Allah Ta'ala, maka dia tak akan miliki syurga. Orang yang nak berjaya tapi dia tak mau berusaha ke arah kejayaan, ibarat dia mengharapkan perahu berlayar di atas debu dan pasir. Tak akan dapat itu. Makna kena mau tak mau kena usaha juga ke arah ni hadirin sekalian. Biar kita ni menjadi seorang yang bila disebut tengok je kita ni, orang nampak kita ni macam Rabi' bin Qaisar. Walau macam mana godaan sekalipun, dalam rumah orang tak nampak perempuan cantik. Bukan perempuan hodoh, perempuan lawa. Diupah pula untuk goda Rabi' bin Qaisar. Memang dia make up tu kerana nak bagi Rabi' bin Qaisar ni terliung. Tapi dia lawan kerana iman dia kuat. Biar kita ni tuan-tuan jadi golongan yang segitu. Amalan perbuatan kita ni, biar kita ni dalam keadaan, biar kita ni pastikan kita ni sentiasa dalam keadaan iman tu sempurna. Apapun nak jadi tuan-tuan, apapun yang datang pada kita ni, bila kita dalam keadaan iman yang sempurna, maka hadirin sekalian kita mampu tapih dia. Itulah iman. Iman ini dia akan tapih. Sebab tu hadirin sekalian, yang terakhir ulama juga ada berpesan. Kalau kita nak memiliki keimanan yang sempurna, antara caranya kita mesti meletakkan kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tak mau hadirin sekalian, nak memastikan kita memiliki keimanan yang sempurna, maka kita mestilah
meletakkan kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu syair Arab, innama yuhibbu liman yuhibba abidun. Sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu ni seringkali akan menjadi hamba kepada yang dia cintai itu. Bila kita ni tuan-tuan meletakkan kecintaan kita kepada manusia, kepada makhluk, terlalu mencintai makhluk, takut-takut hadirin sekalian, kita sedang tak sedang kita menjadi hamba kepada sesama makhluk. Bila kita meletakkan tuan-tuan kecintaan kita ni tuan-tuan kepada dunia, takut-takut kita menjadi hamba kepada dunia. Meletakkan kecintaan kita kepada harta, takut-takut tuan-tuan kita menjadi hamba kepada harta. Nakkan harta ni sehingga tuan-tuan kita langgar suruhan Allah, langgar batasan-batasan Allah. Takut-takut kerana cintakan kepada dunia, cintakan pada harta, kita menjadi hamba kepada dia tuan-tuan. Takut-takut tuan-tuan, bila kita terlalu cinta kepada jawatan, pangkat, kedudukan, sampai ke tahap kita menjadi hamba kepadanya, sanggup nak buat apa saja hadirin sekalian, lupakan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita letak kecintaan hanya kepada Allah Ta'ala, maka tuan-tuan kita bersedia dan sentiasa membuktikan kita ni menjadi hamba kepada dia. Sebab tu sebab ada lagu dia sebut, lagu apa dia sebut, kalau cinta kepada manusia, satu hari manusia tu akan mati. Kalau cinta kepada bunga, satu hari bunga itu akan layu. Kalau cinta kepada harta, satu hari harta tu mesti akan habis. Tapi kalau kamu cinta kepada Allah, yang ni tak sebut dalam lagu tu. Tapi kalau cinta kepada Allah, maka Allah Ta'ala ni hayyul la yamut, dia maha hidup dan tidak sekali-kali mati. Makna kalau kita buat tuan-tuan semata-mata kerana kecintaan pada Allah Ta'ala, maka iman kita akan bertambah, iman kita akan kuat, iman kita akan sempurna. Bila kita letak apa yang kita buat semua kerana Allah, kita tak akan kecewa. Orang yang kuat kecewa, merajuk, lari apa semua ni tuan-tuan, sebab dia masih lagi tuan-tuan ada harapan supaya apa yang dia buat ni diperhatikan oleh manusia. Dia nak perhatian dunia tu lebih daripada perhatian Allah. Ni pun di antara tanda-tanda orang yang tidak memiliki keimanan yang sempurna. Orang yang memiliki keimanan yang sempurna, apa yang dia buat ni, dia nak yang perhati tu Allah. Yang dia nak rebut ni bukan perhatian manusia, tapi yang dia nak raih ni perhatian Allah Ta'ala. Bila dia buat sesuatu kerana Allah, kerana itulah janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita buat, hidup mati kita, amal ibadah kita, semua kerana dia. Yang kita nak raih ni tuan-tuan perhatian dia. Yang kita nak tunjuk ni pada dia, bukan pada manusia. Bila kita buat sesuatu, walaupun benda yang kita tahu Islam suka, Allah suka, tapi kerana kita nak merebut, nak meraih perhatian manusia, sebab tu kita akan kecewa. Orang kecewa walaupun kerja dia baik, dia tolong jemaah Islam, dia tolong surau, tolong masjid, tapi orang tak pernah puji kat dia. Last sekali dia merajuk, aku buat banyak, dia pun tak pernah sebut pun. Orang ni baru buat sikit, duk puji 5-6 hari, duk sebut kebaikan dia. Yang aku ni dah lama dah, dia pun tak sedar-sedar. Dia merajuk, dia duk meratui. Sebab dia buru, dia nakkan perhatian daripada manusia. Tapi kalau letak kita buat semua kepada Allah, orang nak puji, orang tak mau puji, orang suka, orang tak mau suka, tapi kita yakin Allah Ta'ala tu sentiasa suka. Ni pun kata ulama, di antara bila letak kecintaan pada Allah Ta'ala ni, maka kita sempurnalah iman kita tuan-tuan. Ni di antara tangga untuk menuju ke arah kesempurnaan iman. Benda ni senang tapi susah. Benda ni susah. Kadang-kadang kita terlalu duk fikir juga perhatian manusia ni. Sifat manusia lemah, biasalah. Tapi iman tu dia menapih. Sifat iman tu dia tapih. Bila mari tuan-tuan amalan yang kita buat, mari saja lintasan syaitan, dia hasut kita tuan-tuan, nafsu jahat hasut kita, biar orang tengok apa yang kita buat, supaya mereka boleh puji, hang orang baik, hang orang alim. Sifat iman tu dia tapih. Benda ni tak elok, niat ni tak betul, dia akan tapih. Tu sifat iman. Sebab tu kata Nabi, jadidu imanukum, perbaharui selalu keimanan kamu. Kena perbaharui. Antaranya kata ulama, bila mari hak yang lintasan-lintasan, memang sifat manusia ni memang ada. Nak buat baik ya, dia main. Oi, banyak sikit bagi ni. Lagi nak minta derma ni. Banyak sikit. Lagi orang kata hang kedekut. Mari, mesti mari.
Bila mari kita ada iman sempurna, dia akan tapi astaghfirullahalazim. Itu syaitan punya kerja. Mana kita bagi, pun jangan kurang balik, tambah banyak lagi. Lalu keluar dah. Dia kata, sikit sangat. Banyak sikit. Tu orang tengok, tengok orang ramai. Bila kita ada iman, dalam hati kita ada iman yang sempurna, kita akan tapi, dia akan tolak. Oh, benda ni tak elok, Allah tak suka. At-tahalli bil mazaya. Pakai dengan benda yang elok. Allah tak suka, kita buang. Pecat terus. Lintasan tu kita halang, kita tapi, buang. Kemudian, kita mahasau astaghfirullahalazim. Buat. Kerana Allah Ta'ala. Biasalah. Tapi mari ya Ustaz, lintasan tu dia mari juga. Kalau kita dah tolak, niatkan Allah, dia mari 7, 8 kali, 10 kali tak dikira dah. Jangan, makna kena yakin lah. Ni kita ragu-ragu. Aku ikhlas ke tak ikhlas? Ikhlas ke tak ikhlas? Hang yang bagi, hang ragu-ragu. Kalau dia duk berat kata tak ikhlas, tak ikhlas. Duk mari ragu-ragu, aku ikhlas ke tak ikhlas? Aku buat bagus ke tak bagus? Allah Ta'ala nak bagi dia ukur atas apa? Allah Ta'ala sebutlah hadis kursi, Nabi sampaikan, kata Nabi, Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, ana inda dhanni bi abdi bi, sesungguhnya aku, kata Allah, sentiasa berada di atas sangkaan hamba-Ku padaku. Amalan yang kita buat, ibadah yang kita buat, sedekah yang kita keluarkan, semua ni bergantung pada kita. Kalau kita rasa tuan-tuan sangkaan kita Allah terima amalan kita ni, maka Allah kata, ana inda dhanni abdi bi, aku sentiasa berada di atas sangkaan hamba-Ku padaku, Allah terima. Tapi kita solat dalam keadaan kita duk rasa, aku rasa Allah tak terima solat aku ni. Allah tak terima lah. Kita duk bertobat sampai menangis-nangis, tapi aku rasa walaupun aku menangis daripada pukul 9 malam sampai pukul 7 pagi, tapi aku rasa bertobat tahap macam ni pun Allah tak terima tobat aku. Ana inda dhanni abdi bi, Allah takkan terima lah. Sebab tu hadirin sekalian, itulah iman. Bila ada iman, kita yakin. Bila yakin tuan-tuan, maka kita akan hanya menyerahkan sebulat-bulat apa yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Sebab tu hadirin sekalian, saya minta maaf. Esok saya nak kena ke Melaka, ada program tuan-tuan, ada majlis sikit tuan-tuan, majlis walimatul urus, dan hari ni saya ada janji nak kena pergi ambil saudara saya di Kelang, saudara isteri saya di Kelang, berniat tumpang sekali. Jadi tuan-tuan, saya nak kena pergi ke Kelang pula dulu malam ni, barulah saya balik ke Kajang. Minta maaf hadirin sekalian, sebelum ni tak dapat nak bertemu dengan tuan-tuan. Saya pun hari ni sekarang dah rasa tak apa nak larat dah tuan-tuan, dah tua. Saya sekarang tiap-tiap kali main sini saya berulang daripada Perak tu tuan-tuan. Dan sekarang ni jadual saya pun bertabuk sebab saya punya komitmen taklif saya ni tuan-tuan banyak di Perak. Dengan beberapa jawatan pun, dengan masyarakatnya tuan-tuan pun banyak. Ni ustaz ni susah. Ustaz ni susah tuan-tuan, bukan jadi ustaz saja. Jadi ustaz ni dia panggil kita ustaz pun ustaz, tok bomo pun tok bomo. Itu teruk jadi ustaz ni tuan-tuan bukan senang. Orang dah anggap kita, anak depa pukul 3 4 pagi tak boleh tidur, mai cari kita buat anak. Dia tak tahu anak kita pun tak tidur ke. Depa duk sakit dia mai jumpa kita, dia tak tahu kita ni pun kaki sakit ke. Bila jadi ustaz nak buat macam mana tuan-tuan, khidmatlah pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tuan-tuan dengan saya punya jawatan pun banyak. Saya kira-kira tuan-tuan sehari dua ni dengan di sekolahnya, dengan banyaklah lagi tuan-tuan, dengan masyarakat kampungnya apa semuanya tuan-tuan. Saya kira-kira rupanya pejam celik. Saya dah ada tuan-tuan amanah sampai 13 jawatan saya pegang. Saya tengok badan dia kecil, tak larat dah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang mari waktu yang bertembung, program bertembung. Dengan ulama pun kita ada jawatan. Tu dengan pemuda pun ada jawatan. Di peringkat kawasan kita pun ada jawatan. Cawangan pun jawatan. Sekolah lagi jawatan. Banyak. Ni tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan. Sebab ni malam ni pun kalau ikutkan tuan-tuan, ada satu program yang terpaksa tuan-tuan saya tak hadir. Walaupun tuan-tuan saya ketua pengarah. Di Teluk Senangin kita buat tuan-tuan program tarbiyah untuk anak-anak muda di sana. Saya tak dapat nak hadir sebab tuan-tuan tak mari sini pun bahaya juga. Lagi Haji Makno marah. Nak kena mari juga tuan-tuan hadirin sekalian. Sebab bulan lepas pun tak mari ya. Bulan lepas tak mari ya. Oh ingatkan mari. Tak mari. Ya tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita. Kalau ada terkasar bahasa saya minta maaf banyak-banyak. Tuan-tuan kalau saya insya-Allah lepas pada ni tuan-tuan
saya akan cuba bagi komitmen yang sebaik-baiknya untuk hadir dalam majlis tuan-tuan ni. Dan kadang-kadang saya mengaku tuan-tuan minta maaf kita tak sempat nak buka kitab. Yang ni lah benda yang serabut saya ni. Kadang-kadang di atas kesibukan letih ni tuan-tuan kita tak sempat nak study. Di ustaz-ustaz ni dia kena study. Kena study. Sebab tu kalau tuan-tuan kadang balik lewat pun dapat baca 2-3 hadis pun jadilah. Walaupun tanpa membaca syarah. Sebab kalau tuan-tuan pakai tak ada masa dah. Sebab tuan-tuan kita kalau jadi orang besar tak apalah ada driver. Ni kita driver sendiri bila nak buka kitab duk tengok kitab pegang steering, tengok kitab steering aku takut kesemok pula. Bahaya. Sebab tu tuan-tuan mudah-mudahan Allah berkati. Sebab tu saya nak minta maaf banyak-banyak. Sebelum ni tuan-tuan saya ada yang mari ada tak mari tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenanlah niat kita ni tuan-tuan. Walaupun mari sini tak ada guru ke orang lain ke yang mari, tapi hajat hasrat tuan-tuan tu Allah Ta'ala terima. Saya tutup dengan satu kisah yang disebut dalam hadis yang sahih. Nabi SAW pernah bertemu dengan seorang lelaki bernama Ma'an bin Yazid. Ma'an ni nama sebenar dia Yazid dan bapa dia pun Yazid. Hadis sahih Al-Bukhari dia sebut cerita tentang benda ni. Satu hari tuan-tuan Yazid ni bapa kepada Ma'an, dia ni hadirin sekalian, dia niat nak sedekah. Dia nak keluar pada rumahnya, dia bawa tuan-tuan satu uncang wang emas dinar. Dia niat nak cari orang yang susah duduk dekat masjid Nabi tu, dia nak bagi sedekah ke orang ni. Jadi bila dia keluar tuan-tuan dengan niat dia nak sedekah tu, maka dia masuk dalam Masjidun Nabawi, dia tengok seorang lelaki duduk kat tiang cukup susah. Bila dia tuan-tuan dia keluarkan uncang wang emas ni, dia letak sebelah lelaki yang susah ni, maka dia tak cakap apa-apa. Lelaki ni tengok muka dia tengok muka kawan tu, dia senyum, kemudian dia keluar balik macam tu je. Jadi tuan-tuan lelaki ni kata, dia ni baik kat aku kot. Kalau jatuh terjatuh, tapi dia bagi, dia letak sini, dia senyum, mana baik kat aku. Tapi lelaki miskin ni dia takut nak ambil. Tiba-tiba tuan-tuan duk kawan ni duk terfikir nak ambil tak mau, nak ambil tak mau, tiba-tiba masuknya Ma'an. Ma'an ni anak lelaki kepada Yazid tadi. Bila masuk Ma'an ni tuan-tuan dia tengok, yang ni wang uncang mah bapak aku. Ni uncang mah bapak aku ni. Maka Ma'an ni pun tuan-tuan main-main, dia kata main mana, ambil mana ni? Uncang ni. Dia kata tadi Yazid bapak hamai main letak kat sini. Mustahil, aku tahu uncang ni uncang wang mah, bukan uncang wang perak. Takkan dia nak letak macam ni selamba je. Terjatuh kot. Dah dia letak sini, dia senyum, aku pun senyum. Aku tak percaya. Jadi Ma'an yang ambil balik. Ma'an yang ambil balik. Bila Ma'an yang ambil balik, laki tadi pun kata tak apalah tu bapak nak buat macam mana, bukan rezeki aku. Dia ambil balik uncang mah ni tuan-tuan, maka dia bawa pulang. Dia nak pergi jumpa pak dia. Dalam perjalanan hadirin sekalian, dia teringat, dia kata aku takut perbuatan aku ni salah. Maka tuan-tuan dia teringat, maka dia terus pergi cari Nabi SAW. Bila cari Nabi SAW, dia bagi tahu wahai Rasulullah, macam ni cerita dia. Maka kata Nabi SAW, walaka nawaita ya Yazid, sesungguhnya kata Nabi, lakama nawaita ya Yazid, bagi kamu apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Apa yang Yazid niat, bapa Ma'an ni niat dia nak sedekah wang mah tu. Niat dia ni nak sedekah supaya orang miskin ni dapat miliki wang mah tu. Matlamat dia tak tercapai. Kerana orang miskin ni tak boleh memiliki duit mah dia tu yang dia niat. Tapi kata Nabi, lakama nawaita ya Yazid, bagi kamu apa yang kamu niatkan. Walaupun tak sampai duit tu tak dimiliki oleh seorang miskin tu, tapi dia dapat pahala seolah-olah orang miskin tu miliki duit tu. Bila Nabi cakap macam tu, Ma'an jadi serabut lah. Habis aku macam mana Rasulullah? Kata Nabi, walakama akhazta ya Ma'an, dan bagi kamu apa yang kamu dah ambil wahai Ma'an. Bagi aku macam mana Rasulullah? Pok aku dapat dah pahala ni, aku yang ambil balik. Walakama akhazta ya Ma'an, bagi kamu apa yang ambil ya? Tengok cara Nabi SAW. Dia nak bagi tahu ni, bila kita niat nak buat baik hadirin sekalian, maka kalaulah sekiranya tak mampu kita nak buat sesuatu tu, walaupun kita dah niat, tapi Allah Ta'ala dah terima dah hadirin sekalian. Terima. Tapi kalaulah kata ulama, benda tu betul-betul sampai, maka lebih hebat hadirin sekalian. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan mari kadang-kadang tengok ustaz ganti, saya minta maaf. Apapun pahala saya dapat dah. Saya bukan tak niat nak mari dengan tuan-tuan ni, cukup berniat tuan-tuan nak mengajar. Sebab apa tuan-tuan? Inilah di antara salah satu daripada sumber yang kami terpaksa bergantung untuk sekolah kami, gantung pada Allah. Tapi secara ikhtiarnya yang inilah tuan-tuan. Dan di sini pun tak pernah putih-putih bantu sekolah kami.
Hadirin sekalian, tak pernah putus-putus. Sebab itulah tuan-tuan, saya ni kadang-kadang mai, kadang-kadang tak mai sebab malu. Tiap-tiap kali mai minta sumbangan. Hari tuan-tuan kata tiap-tiap kali mai minta sumbangan. Tu kadang-kadang mai, kadang-kadang tak mai. Tuan-tuan jangan marah. Nak bagi saya mai, tuan-tuan tak miss-miss, tuan-tuan bagi banyak sikit. Bila tuan-tuan bagi lebih sikit tuan-tuan, sekolah kami siap, sekolah kami tak siap lagi. Tak siap lagi, bangunan kami nak buat tu cukup besar. Tuan-tuan, marilah sekolah saya. Ada masa ziarah sekolah saya. Sahabat kita pernah datang lah, waktu tu dia kami baru nak buat surau, tak siap lagi. Sekarang ni kalau tuan-tuan datang, surau tu dah siap, bangunan tu pun hampir siap dah. Dan kami nak buat bangunan 3 tingkat ni tuan-tuan tak siap lagi. Sikit sahaja lagi nak siapkan. Dan saya nak bagi tahu yang tak siap lagi benda besar ni antaranya cat. Antaranya mozaik. Mozaik nak pakai tuan-tuan lagi 5,000 keping. Antaranya tuan-tuan shilling. Shilling nak pakai tuan-tuan. Atau shilling bumbung tu. Antaranya tuan-tuan apa ni untuk duit wiring. Duit wiring dan juga duit apa ni piping dan sebagainya. Yang tu yang lagi tuan-tuan. Yang lain tu hampir sempurna siap dah insya-Allah. Sebab tuan-tuan kita boleh katakan hampir 90% dah nak siap. Tuan-tuan apa pun marilah. Ukuran bangunan kami ni lebarnya 60 kaki dan panjangnya 140 kaki, 3 tingkat. Dan ada 18 bilik tuan-tuan hadirin sekalian, 18 kelas dan 2 dewan apa ni? 2 dewan, 1 dewan besar dan 1 lagi dewan seminar dan ada 4 bilik pejabat dan 1 bilik guru dan bilik mesyuarat. Sebab tu tuan-tuan marilah berjalan. Dan kami boleh bertapak ni memang lama kami buat ni tuan-tuan. Setahun lebih buat tak siap-siap lagi. Sebab kita bergantung pada dana. Ada dana banyak tuan-tuan kita buat cara banyak. Ada dana sikit kita buat cara sikit. Kalau tak ada dana kita berehat sah. Sebab tu hadirin sekalian, tu kita buat sini semua. Tuan-tuan marilah ziarah kat tempat kami ni Pantai Remeh Perak. Tak mai sini tuan-tuan bisin. Tapi tuan-tuan tak pernah mai tempat saya lagi. Ni sudah tidak adil. Sebab tu tuan-tuan kena mari. Sebab tuan-tuan boleh tengok apa yang tuan-tuan sumbangkan. Sebab tu hadirin sekalian, pelajar kami ni ramai dan anak miskin, yang miskin, fakir miskin, yatim piatu, yatim ni kita bagi pengajian percuma hadirin sekalian. Dan ada 2 orang ibu tua yang tuan-tuan bagi percuma, mengaji, makan, minum dia pun percuma. Sebab ibu ni tunggal dah, tak ada siapa. Ni tunggal sungguh fardhu. Dia sungguh tunggal tu. Anak pun tak ada tuan-tuan, kemudian suami pun meninggal, seorang-seorang tergontang-ganting duduk di tempat kami ni. Di hadirin sekalian, jadi saya nak berhasrat lagi untuk minta sumbangan kepada tuan-tuan atas jasa baik tuan-tuan untuk kami usaha siapkan bangunan ni dan juga menampung sekolah kami ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati sumbangan tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan berikan sumbangan, anda dahulukan dulu dengan jazakumullahu khairan jaza, khairal jaza. Allah Ta'ala ya dia akan balas balik jasa baik tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabalallahu minna wa minkum. Kalau ada terkasar bahasa saya minta maaf. Assalamualaikum.